Hari ini insya-Allah taala kita nak kongsi dengan antum 4 soalan. Straight lah, soalan 6 sampai soalan 9. Kenapa nak bahaskan straight? Kerana soalan 6, 7, 8, 9 ni dia berkaitan. Jadi kita nak bahaskan sekaligus pada hari ini insya-Allah taala. Jadi apakah soalan yang ke-6? Soalan yang ke-6 berbunyi, apakah contoh-contoh hadis yang berkaitan dengan isu solat Jumaat sebelum zawal yang mana para ulama mengambil pendekatan yang berbeza dalam memahami hadis-hadis tersebut? Tadi kita kongsi dengan antum ulama selisih pandangan. Antara punca utama kenapa ulama berbeza pandangan tentang isu khutbah dan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur ni adalah disebabkan pemahaman mereka yang berbeza dalam memahami sebahagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalannya adalah apa hadis tu? Apakah hadis-hadis tersebut dan bagaimanakah para ulama mereka memahami hadis tu? Kenapa mereka berpegang dengan hadis yang sama tetapi pemahaman mereka berbeza? Kenapakah mereka berpegang dengan hadis yang sama tetapi kesimpulan mereka berbeza? Dan ini kadang-kala berlaku dalam pandangan fikih yang berbeza. Jadi kita nak kongsi dengan antum 3 hadis pada hari ini insya-Allah taala, dan kesemua hadis-hadis yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah hadis-hadis yang disepakati tentang kesahihannya. Hadis yang pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah hadis yang berbunyi an Jabir bin Abdullah qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma narji'u fanurihu nawadihana qala Hasan faqultu li Ja'far fi ayyi sa'atin tilka qala zawal asy-syams. Itu hadis pertama. Apa maksud hadis ni? Apakah terjemahan bagi hadis ini? Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, kami pernah mendirikan salat, iaitu salat Jumaat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pulang dan memberi rehat kepada unta kami. Hasan berkata, saya bertanya kepada Ja'far, bilakah waktunya? Beliau menjawab, saat tergelincirnya matahari. Jadi hadis yang pendek. Hadis ni merupakan kata-kata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW. Dia yang ceritakan apa yang berlaku pada zaman Rasul SAW. Jadi apa ceritanya dalam hadis ni? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dulu kami, iaitu referring to merujuk kepada para sahabat, kami dirikan solat Jumaat bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah merupakan imam, para sahabat merupakan makmum. Lepas dah selesai solat Jumaat, lepas dah selesai khutbah Jumaat, lepas dah selesai solat Jumaat, mereka pun pulang. Dan bila mereka pulang, mereka memberikan rehat kepada unta mereka. Kemudian ditanya, bilakah waktu berlaku benda tu? Disebutkan dalam hadis ini, saat tergelincirnya matahari. Saat tergelincirnya matahari maksudnya adalah saat masuk waktu zawal. Saat masuk waktu zawal maksudnya adalah waktu zuhur. Permulaan waktu zuhur. Hadis pertama. Jumhur ulama, majoriti ulama, mereka berpegang dengan hadis ni. Untuk menguatkan pandangan mereka mengatakan yang hadis ni menunjukkan solat Jumaat dilakukan selepas masuk waktu zawal, selepas tergelincirnya matahari, selepas masuk waktu zuhur. Dalam masa yang sama, ulama-ulama, sebahagian ulama yang lain, mereka juga gunakan hadis ni untuk menunjukkan bahawa solat Jumaat dilakukan sebelum masuk waktu zawal.
Itu yang kita nak kongsikan. Bagaimana satu hadis yang sama, hadis yang sahih, tetapi pemahaman para ulama berbeza. Kita nak mulakan dengan pemahaman majoriti di kalangan ulama. Bagaimanakah majoriti ulama faham hadis tadi itu? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang dia kata dia solat Jumaat bersama-sama dengan Nabi, kemudian dia pulang beri rehat kepada unta. Dan pada saat tersebut adalah saat tergelincirnya matahari, iaitu telah masuk waktu zawal, telah masuk waktu zuhur. Bagaimana majoriti ulama faham hadis tadi? Kata majoriti di kalangan ulama, kata ramai di kalangan ulama, perbuatan mendirikan solat Jumaat dan memberikan rehat kepada unta dalam hadis ini berlaku saat tergelincirnya matahari, iaitu waktu zawal. Justru, hadis ini tidak menunjukkan bahawa solat Jumaat dilaksanakan sebelum masuk waktu zawal. Apa benda tu Ustaz? Maksudnya, according to majoriti ulama, tadi yang Jabir bin Abdullah kata, mereka tu solat Jumaat dengan Nabi SAW dan kemudian mereka balik, mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka beri rehat kepada unta, maka kedua-dua perbuatan tersebut dilakukan bila dah masuk waktu zawal. Bila dah masuk waktu zuhur. Itu tak dilaksanakan sebelum zuhur. Itu tidak dilaksanakan sebelum zawal. Itu dilaksanakan bila matahari dah tergelincir. Dan tergelincirnya matahari menandakan telah masuk waktu zuhur. Saya buat diagram sikit lah. Mudah-mudahan dengan diagram ni kita boleh lebih faham apa yang cuba saya sampaikan kat sini. Jadi diagram ni adalah menunjukkan tentang cara pemahaman majoriti ulama tentang hadis tadi, hadis Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir kata dalam hadis tadi, mereka dirikan solat Jumaat sama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian mereka berikan rehat kepada unta mereka. Dan itu berlaku saat tergelincirnya matahari. Saat tergelincirnya matahari maksudnya saat masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur. Jadi, menurut majoriti ulama, hadis ni menunjukkan kepada kita kedua-dua perbuatan yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, iaitu mendirikan solat Jumaat bersama-sama dengan Nabi, kemudian mereka pulang memberikan rehat kepada unta. Kedua-dua perbuatan ini dilakukan bila dah masuk waktu zawal. Selepas dah masuk waktu zawal. Saat matahari dah tergelincir. Saat masuk waktu zuhur dah masuk. Oleh kerana dalam hadis ini, menurut pemahaman majoriti ulama, solat Jumaat dilaksanakan bila dah masuk waktu zawal dan memberi rehat kepada unta pun dilakukan selepas masuk waktu zawal, iaitu waktu zuhur. Itu menunjukkan dalam hadis ni Nabi SAW tidak melaksanakan solat Jumaat sebelum zawal. Tidak melaksanakan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur. Nabi buat bila matahari dah tergelincir. Nabi SAW mendirikan solat Jumaat bila dah masuk waktu zawal. Dan bukan sebelumnya. Itu merupakan pemahaman majoriti ulama terhadap hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu pandangan pertama. Jadi hari ini kita nak kongsi dengan antum macam mana ulama melihat memahami hadis Nabi SAW. Itu pandangan pertama. Sekarang kita nak beralih kepada pendapat yang kedua pula. Macam mana mereka faham hadis Jabir? Pendapat kedua, pemahaman sebahagian ulama, mereka kurang setuju dengan pemahaman majoriti ulama terhadap hadis Jabir. Mereka kata, hadis ini iaitu merujuk kepada hadis Jabir
menunjukkan bahawa solat Jumaat dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum tergelincirnya matahari, iaitu sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Selepas selesai solat Jumaat, mereka, iaitu para sahabat, mereka memberikan rehat kepada unta mereka. Jadi kata sebagai ulama, hadis ni bukan dalil untuk menunjukkan yang Nabi solat Jumaat selepas masuk waktu zuhur. Bahkan hadis ni merupakan dalil yang menunjukkan yang Nabi SAW mendirikan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur. Kita teruskan lagi dia punya argument. Perbuatan mereka memberikan rehat kepada unta berlaku pada saat matahari tergelincir, iaitu waktu zawal. Itu bermakna solat Jumaat dilaksanakan sebelum waktu tersebut, iaitu sebelum masuk waktu zawal. Bila ni Ustaz? Banyak sangat perkataan. Jadi untuk mudahkan kita, saya draw diagram lah. Kita draw diagram. Mudah-mudahan dengan diagram ini mudah sikitlah untuk kita hadam apa yang cuba disampaikan. Sekarang saya buat macam illustration ataupun diagram tentang macam mana pula pemahaman sebahagian ulama terhadap hadis Jabir. Sebahagian ulama, mereka kata hadis Jabir, cara faham dia macam gini. Cara faham dia adalah Jabir bin Abdullah, iaitu sahabat Nabi, solat Jumaat bersama-sama dengan Nabi SAW sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian, bila dah selesai mereka solat Jumaat bersama-sama dengan Nabi SAW, mereka pulang ke rumah. Mereka pulang untuk memberikan rehat kepada unta mereka. Dan perbuatan mereka memberikan rehat kepada unta mereka berlaku di saat matahari tergelincir. Berlaku saat baru masuk waktu zawal. Berlaku ketika mana baru masuk waktu zuhur. Jadi cara faham sebahagian ulama ni dia beza sikit. Dia kata yang perbuatan yang berlaku ketika mana matahari tergelincir, perbuatan yang berlaku ketika mana masuknya waktu zawal, perbuatan yang berlaku ketika mana masuknya waktu zuhur bukan merujuk kepada kedua-dua perbuatan, iaitu mendirikan solat Jumaat dan memberikan rehat kepada unta. Bukan itu. Perbuatan yang dimaksudkan oleh Jabir radhiyallahu an yang dilakukan saat tergelincirnya matahari, saat masuknya waktu zawal, saat masuknya waktu zuhur adalah merujuk kepada perbuatan kedua, iaitu memberi rehat kepada unta. Mereka dah solat dulu, solat Jumaat bersama-sama dengan Nabi sebelum masuk waktu zawal, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur. Dan bila mereka pulang, memberikan rehat kepada unta, perbuatan memberikan rehat kepada unta itu berlaku saat tergelincirnya matahari, saat masuknya waktu zuhur, saat masuknya waktu zawal. Itu menunjukkan yang perbuatan solat Jumaat dilakukan sebelum itu, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Itu kefahaman sebahagian ulama terhadap hadis Jabir. Jadi mereka kurang setuju dengan pemahaman yang pertama tadi itu terhadap hadis Jabir ni. Bahkan mereka menyokong pandangan mereka, iaitu sebahagian ulama ni mereka sokong pandangan mereka dengan sebahagian riwayat dalam Sahih Muslim, yang mana salah seorang perawi mengatakan yang dimaksudkan dengan perbuatan yang dilakukan
ketika mana tergelincirnya matahari adalah merujuk kepada perbuatan memberikan rehat kepada unta. Dan bukan kepada perbuatan mendirikan solat Jumaat. Jadi kita lihat hadis dia sama, tapi cara faham beza. Dan ini berlaku. Kan? Sebab tu kata Syekh Wahbah Zuhaili, antara faktor utama kenapa ulama selisih pandangan dalam hukum hakam fiqh adalah salah satu faktornya adalah disebabkan pemahaman yang berbeza terhadap hadis Nabi SAW. Itu hadis pertama yang kita nak kongsikan pada pagi hari ini. Jadi ada dua lagi hadis yang kita nak kongsikan dengan antum untuk hari ini, insya-Allah taala. Jadi berdasarkan hadis pertama tadi, apa sebenarnya dia punya reasons for the differences of opinion? Apa dia punya punca utama yang membuatkan ulama kita selisih pandangan dalam memahami hadis Jabir tadi? Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, antara sebab kenapa ulama kita selisih pandangan adalah berkaitan dengan hadis Jabir adalah perbezaan mereka dalam memahami perbuatan apakah yang dilakukan saat tergelincirnya matahari, iaitu waktu zawal, iaitu waktu zuhur. Adakah ia merujuk kepada perbuatan memberikan rehat kepada unta sahaja? Atau ianya merujuk kepada perbuatan mendirikan solat Jumaat dan memberi rehat kepada unta? Jadi dalam hadis Jabir tadi, ada disebutkan yang perbuatan itu dilakukan ketika mana saat tergelincirnya matahari. Tapi perbuatan mana yang dimaksudkan? Adakah perbuatan memberikan rehat kepada unta itu berlaku saat tergelincirnya matahari? Ataupun yang dimaksudkan dengan perbuatan yang berlaku saat tergelincirnya matahari adalah kedua-duanya sekali. Solat Jumaat dan juga memberi rehat kepada unta. Itu yang berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Jadi itu hadis yang pertama. Kita nak beralih kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya yang kita nak kongsikan pada hari ini, An Sahal radhiyallahu anhu qala, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ah. Jadi disebutkan dalam hadis ini daripada Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami tidak tidur dan tidak pula makan tengah hari kecuali setelah menunaikan solat Jumaat. Jadi kata Sahal, sahabat Nabi SAW, yang kami, iaitu para sahabat ni, mereka tidak tidur kat sini maksudnya tidur tengah hari. Yang kebiasaannya dipanggil sebagai qailulah, yang dilakukan oleh Rasul SAW dan para sahabat. Mereka tidak tidur tengah hari, mereka tidak makan tengah hari kecuali setelah menunaikan solat Jumaat. Jadi hadis ni menunjukkan, kalau secara literal kita baca, dia memberikan satu kefahaman bahawa sahabat Nabi SAW mendirikan solat Jumaat terlebih dahulu. Selepas selesai solat Jumaat, baru sahabat Nabi SAW makan tengah hari, baru sahabat Nabi SAW tidur tengah hari. Jadi antara perbuatan yang dilakukan oleh Rasul SAW pada waktu tengah hari ini adalah tidur sebentar ataupun rehat sebentar.
Dan tidur sebentar itu dipanggil sebagai qailulah. Mereka solat Jumaat dulu, baru tidur, kan? Dan baru makan dan tidur selepas itu. Bagaimana majoriti ulama faham hadis ni? Dan bagaimana pula minoriti ulama faham hadis ni? Kita nak lihat. Sebelum itu saya nak ajukan satu soalan pada antum yang ikut pengajian kita pada sesi pagi ini. Tadi saya sebutkan tentang tidur tengah hari yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun istilah dalam bahasa Arab ni dipanggil sebagai qailulah. Jadi kalau saya boleh tanya pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidur tengah hari yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidur tengah hari yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila waktunya? Adakah dia berlaku sebelum masuk waktu zuhur ataupun dia berlaku selepas masuk waktu zuhur? Jadi agak-agak manakah pandangan yang lebih tepat? Ada yang nak berikan pandangan, boleh kongsi dengan kita dekat ruangan komen. Qailulah, iaitu tidur sebentar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada waktu tengah hari. Adakah dia berlaku sebelum masuk waktu zuhur atau selepas masuk waktu zuhur? Kalau ada yang rasakan dilakukan sebelum masuk waktu zuhur, boleh jawab A. Kalau ada yang rasakan dilakukan selepas masuk waktu zuhur, pilihan dia B pula. Jadi agak-agak manakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran? Saya lihat dekat comment section ada yang kata A dan ada juga yang kata B. Kan? Di kalangan antum ada yang kata qailulah itu berlaku sebelum masuk waktu zuhur. Dan di kalangan antum juga ada yang berpandangan yang qailulah itu dilakukan selepas masuk waktu zuhur. Bukan yang saya ucapkan kepada yang sudi kongsikan pandangan antum. Ulama sepakat mengatakan yang qailulah ini adalah rehat sebentar pada waktu tengah hari. Walaupun tak tidur. Kan, Ustaz saya baring-baring je waktu tengah hari. Nak tidur tak boleh tidur. Adakah itu juga termasuk dalam qailulah? Itu pun termasuk dalam qailulah. Sama ada tidur sebentar pada waktu tengah hari ataupun rehat sebentar pada waktu tengah hari. Cuma yang ulama kita selisih pandangan adalah tentang bilakah waktunya. Bila waktu qailulah ni? Ini yang diperselisihkan ulama dalam menentukan waktunya. Sebagian di kalangan ulama berpandangan yang qailulah ini adalah tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Pandangan pertama. Pandangan ini dipegang oleh Imam Asy-Syarbini rahimahullah. Dia sebut yang waktu qailulah itu adalah dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Menurut Imam Asy-Syarbini, dia mengatakan solat Jumaat itu qailulah itu dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Dan dia juga mengatakan sunat bagi orang-orang yang melazimi lakukan solat tahajud pada waktu malam untuk tidur sebentar sebelum zuhur. Sebagai satu persediaan untuk qiyamul lail. Jadi mudah-mudahan dengan dia tidur qailulah sekejap pada waktu tengah hari sebelum zuhur akan mempermudahkan baginya untuk bangun pada waktu malam melakukan solat tahajud. Itu merupakan pandangan Imam Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala. Dalam masa yang sama juga kita tidak menafikan di sana ada pandangan-pandangan yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan yang qailulah ni adalah tidur sebentar selepas masuk waktu zuhur. Pandangan itu pun wujud di kalangan para ulama silam kita.
Ada sebahagian ulama pula mengatakan qailula tu refers merujuk kepada dua-dua sekali. Tidur sebelum zawal pun nama qailula, tidur selepas masuk waktu zawal pun qailula. Jadi rata-rata kita lihat ada sekitar 3 pandangan dalam isu ini dalam menentukan waktu qailula. Sebahagian ulama mengatakan qailula adalah tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Sebahagian ulama pula mengatakan qailula adalah merujuk kepada perbuatan tidur sebentar selepas dah solat zuhur. Sebahagian ulama pula mengatakan qailula adalah tidur sebentar bagi perbuatan sama ada dilakukan sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Kedua-duanya dinamakan sebagai qailula. Jadi tak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Suka kita ingatkan qailula ni dia rehat sebentar. Habis Ustaz, kalau orang tu tidur 2-3 jam waktu tengah hari, itu bukan qailula. Itu barangkali dia makan tengah hari, kenyang sangat. Sampai dah tak boleh bekerja, tidur lama 2-3 jam waktu tengah hari. Itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rehat sebentar pada waktu tengah hari. Bukan sampai berjam-jam. Bukan tidur daripada jam 12 tengah hari all the way sampai pukul 3.30. 12 sampai 3.30 tidur. 3.5 hours. Itu bukan qailula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qailula yang dimaksudkan adalah tidur sebentar aja. Rehat sebentar, barangkali 20 minit, 30 minit. Rehat sebentar. Tapi kalau rehat sebentar ni, kalau dia bertentangan dengan skedul kerja, janganlah buat kan. Kalau waktu kerja kita, jangan kita tidur. Kan kita kerja ke office, kan pukul 1, lunch break 12 to 1 contoh. 12 sampai 1. Kemudian 1 masuk balik office. Lepas tu kita kata tak nak qailula dulu. Kan tidur 1.30 sampai 2.30. Pergi store room mana-mana, bilik kosong kan. Kita tidur. Tak boleh sampai gitu kan. Tak boleh sampai kita khianat. Tak amanah dalam pekerjaan kita. Kalau sekiranya memang kita bekerja pada waktu tersebut, jangan kita tidur. Tapi kalau bagi mereka-mereka yang dia memang lunch time dia, kebetulan pula 12 to 1, lepas dia makan dia nak rehat sebentar, 20 minutes, 30 minutes, kan? Tak jadi masalah selagi mana dia tidak mengganggu waktu kerjanya. Jadi itu adalah, kita nak simpulkan yang qailula ni ulama selisih pandangan dalam menentukan waktunya. Macam mana majoriti ulama faham hadis tadi? Hadis yang pasal qailula tu. Kata majoriti ulama, dalam hadis ini, tidur dan makan tengah hari dilambatkan selepas masuk waktu zawal. Selepas masuk waktu zuhur. Selepas dah tergelincirnya matahari. Justru, hadis ini menunjukkan bahawa salat Jumaat dilaksanakan selepas zawal, selepas zuhur, dan kemudiannya mereka tidur dan makan tengah hari. Sekali lagi, saya rasa saya akan letakkan diagram untuk mudah kita faham apa yang cuba disampaikan. Jadi kata majoriti ulama tentang hadis yang tadi itu hadis sahal. Okay. Yang dikatakan yang dia hanya makan dan tidur tengah hari selepas mendirikan solat Jumaat. Menurut pemahaman majoriti ulama, hadis itu menunjukkan yang solat Jumaat didirikan selepas masuk waktu zawal. Saat matahari dah tergelincir. Selepas masuk waktu zuhur. Kemudian, bila dah selesai solat Jumaat, bila dah selesai khutbah dan solat Jumaat, para sahabat pun makan dan tidur tengah hari.
Jadi berdasarkan penafsiran yang pertama ni, mereka mengatakan Qailullah tu adalah selepas Zuhur, selepas dah masuk waktu zawal dan bukan sebelum. Jadi kita kongsi dengan antum kan, ulama selisih pandangan dalam menentukan Qailullah ni bila. Dia sebelum Zuhur ke, dia selepas Zuhur ke? Jadi menurut pemahaman majoriti ulama, dalam hadis ni, Qailullah dilakukan selepas masuk waktu zawal. Para sahabat dah solat dulu solat Jumaat dengan Nabi SAW, kemudian mereka makan tengah hari, kemudian mereka tidur. Tidur sebentar iaitu Qailullah. Dan itu semua berlaku bila dah masuk waktu zawal. Itu pemahaman majoriti ulama. Sebahagian ulama yang lain tak setuju dengan cara faham macam ini. Kata mereka, dalam hadis ini, tidur dan makan tengah hari berlaku sebelum masuk waktu zawal. Hadis ini menyatakan bahawa solat Jumaat didirikan sebelum tidur dan makan tengah hari. Itu bermakna solat Jumaat dilaksanakan sebelum masuk waktu zawal. Jadi pendapat yang kedua pula dia beza sikit. Mereka kurang bersetuju dengan pendapat pertama tadi. Cara faham hadis tadi. Macam mana mereka faham hadis tadi? Dia kata macam gini. Kita tunjukkan antum. Mereka kata, Qailullah tu adalah tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Tadi kita kongsi dengan antum kan, ulama khilaf, ulama beza pandangan dalam menentukan Qailullah ni bila actually? Tidur sebentar ni. Dia sebelum zuhur ke selepas zuhur? Kata ulama pendapat yang kedua ni, dia kata Qailullah tu adalah tidur sebentar sebelum zuhur. Sebagaimana pandangan Imam Asy-Syarbini. Tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zawal. Jadi hadis Sahal tadi tu, yang mana dia katakan yang kami tidak makan dan tidur tengah hari, melainkan kecuali selepas selesai mendirikan solat Jumaat, itu menunjukkan kalau makan dan tidur tengah hari Qailullah dilakukan sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincirnya matahari, itu bermaksud solat Jumaat dan khutbah Jumaat dilakukan sebelum itu. Iaitu sebelum masuk waktu zawal. Jadi para sahabat, berdasarkan pemahaman ulama yang kedua ni, para sahabat solat Jumaat dengan Nabi SAW sebelum zuhur, sebelum zawal. Kemudian mereka makan dan qailullah, tidur tengah hari. Dan itu juga berlaku sebelum zuhur. Itu juga berlaku sebelum masuk waktu zawal. Jadi menurut pendapat yang kedua ni, pendapat kedua, ulama-ulama yang berpegang dengan pendapat kedua, mereka lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan Qailullah adalah tidur sebentar ataupun rehat sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zawal. Jadi kata mereka, hadis tu sebenarnya support kita punya pandangan yang mengatakan Nabi SAW dan para sahabat pernah mendirikan solat Jumaat sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zuhur. Maka timbul satu persoalan, Ustaz, kenapa ulama kita beza pandangan? Apa punca perselisihan dia? What is the cause? Faktor yang menyebabkan ulama kita selisih pandangan dalam isu ini. Jadi kalau kita ikut perbahasan daripada tadi, kita akan lihat sebab utama berlakunya perbezaan dalam menentukan perbezaan di kalangan ulama tentang isu khutbah solat Jumaat sebelum zawal ini
adalah disebabkan perbezaan mereka dalam menentukan waktu tidur dan makan tengah hari dalam hadis tadi itu, hadis Sahal. Adakah tidur dan makan tengah hari itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi itu berlaku sebelum waktu zawal? Jadi kalau dia berlaku sebelum masuk waktu zawal, sebelum zuhur, maksudnya solat Jumaat pada hari tersebut pun dilakukan sebelum zuhur. Kerana Qailula itu sebelum zuhur. Ataupun yang dimaksudkan dengan tidur dan makan tengah hari dalam hadis tadi itu merujuk kepada dilakukan selepas masuk waktu zawal. Selepas masuk waktu zuhur. Itu punca perselisihannya. Kan? Kita beralih kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga yang juga merupakan hadis yang terakhir yang kita nak kongsikan pada kuliah duha kita pada hari ini. Hadis yang berbunyi An Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah fanarji'u wa ma najidu lil hitani fay'an nastadhillu bihi. Yang artinya, dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu dia berkata, kami mendirikan solat Jumaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pulang. Namun kami tidak mendapati bayang-bayang dinding untuk berteduh. Jadi kata sahabat Nabi ni, kita dulu solat Jumaat sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi imam, kita makmum. Kemudian bila dah selesai khutbah Jumaat, bila dah selesai solat Jumaat, kita pun pulang ke rumah masing-masing. Dan bila kita pulang ke rumah masing-masing, kita dapati yang tak ada bayang-bayang untuk dijadikan sebagai tempat kita berteduh. Tak ada macam shadow gitu yang boleh digunakan untuk mereka berteduh. Ini hadis ketiga. Sekali lagi kita nak lihat bagaimanakah ulama memahami hadis ini daripada kedua-dua belah pihak. Kita mulakan dengan pemahaman majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan yang dimaksudkan kami tidak mendapati bayang-bayang dalam hadis ini bukanlah menafikan secara total kewujudan bayang-bayang pada ketika itu. Bayang-bayang pada ketika itu wujud tetapi hanya sedikit. Itu pemahaman ulama yang pertama. Bayang-bayang tu ada. Cuma dia sikit sangat. Tak cukup untuk dijadikan tempat untuk berteduh. Jadi kalau bayang-bayang tu sudah ada, ketika mana mereka selesai daripada solat Jumaat, itu menunjukkan yang solat Jumaat dilakukan saat tergelincirnya matahari, saat masuknya waktu zawal, saat masuknya waktu zuhur. Kata majoriti ulama, hadis Salamah tadi tidak menunjukkan bahawa solat Jumaat didirikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku sebelum waktu zawal kerana bayang-bayang pada ketika itu wujud tetapi hanyalah sedikit. Jadi bila dia ada bayang-bayang, kan, walaupun sedikit, itu menunjukkan matahari dah tergelincir. Sebab itu ada bayang-bayang. Itu menandakan yang waktu zuhur dah masuk. Jadi hadis tadi, menurut pemahaman majoriti ulama, dia bukan menafikan secara total kewujudan bayang-bayang pada ketika itu. Wujudnya bayang-bayang pada ketika itu cuma sedikit sahaja. Jadi kewujudan bayang-bayang sedikit itu menunjukkan yang waktu zuhur dah masuk. Waktu zawal dah masuk. Matahari dah tergelincir dan itu menunjukkan yang solat Jumaat didirikan pada hari tersebut selepas masuk waktu zawal.
selepas masuk waktu zuhur. Itu merupakan pemahaman majoriti ulama. Kita beralih pula kepada pemahaman sebahagian ulama yang lain, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ni dia faham beza sikit hadis tadi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan perkataan perawi hadis tadi, kami tidak mendapati bayang-bayang, adalah menafikan secara total kewujudan bayang-bayang pada ketika itu. Justru, kata pendapat ulama yang kedua ni, hadis ni menunjukkan bahawa solat Jumaat yang didirikan oleh Salamah bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku sebelum masuk waktu zawal. Berlaku sebelum masuk waktu zuhur. Kerana apabila mereka selesai solat Jumaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendapati bayang-bayang untuk berteduh pada waktu tersebut. Kalau dah masuk waktu zuhur, mesti ada bayang-bayang, kata mereka. Tapi oleh kerana bila mereka selesai solat Jumaat, mereka tak mendapati bayang-bayang untuk berteduh, itu menunjukkan belum lagi masuk waktu zuhur. Belum lagi masuk waktu zawal, belum lagi tergelincir matahari. Kata pendapat yang kedua ni, kalau sekiranya solat Jumaat dilakukan selepas zawal, selepas masuk waktu zuhur, nescaya para sahabat akan mendapati bayang-bayang untuk berteduh selepas mereka selesai solat Jumaat dengan Nabi SAW. Kata pendapat kedua, tidak dapat dibayangkan bahawa Nabi SAW menyampaikan khutbah Jumaat selepas waktu zawal, selepas masuk waktu zuhur. Kemudian Nabi solat Jumaat. Kemudian apabila selesai, sahabat tidak mendapati bayang-bayang untuk berteduh. Mereka tak dapat nak bayangkan macam gini kerana menurut mereka, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang lain, Nabi ni walaupun dia pendekkan khutbahnya, tetapi baginda SAW memanjangkan solatnya, solat Jumaat. Nabi membaca ayat demi ayat. Pada hari Jumaat, antara surah yang Nabi baca adalah surah Al-A'la, rakaat pertama, dan surah Al-Ghashiyah. Nabi SAW baca Quran bukan baca cepat-cepat. Itu bukan cara Nabi baca. Nabi baca ayat demi ayat. Menurut ulama yang kedua, antara surah yang Nabi baca dalam solat Jumaat adalah surah Al-Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun. Dan cara Nabi baca pula adalah Nabi ni baca pelan-pelan. Ayat demi ayat. Dan cara Nabi SAW solat pula adalah Nabi akan panjangkan rukuk dan sujudnya. Jadi kata ulama yang kedua, dapat digambarkan yang kalaulah Nabi pendekkan khutbah Jumaatnya, kalaulah dilaksanakan solat Jumaat itu selepas masuk waktu zuhur, Nabi dah khutbah Jumaat, kemudian Nabi solat. Dan kebiasaannya Nabi solat ni, Nabi baca surah Al-A'la wal Ghashiyah. Taklah pendek sangat dan taklah panjang sangat. Taklah pendek macam surah An-Nas kan? Dan taklah panjang kan? Macam surah Baqarah ke apa. Tapi kalau Nabi baca pelan-pelan ayat demi ayat surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah ataupun surah Al-Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun, ia akan memakan masa yang lama. Jadi confirm kalau dia mustad solat tu, bila dah masuk waktu zuhur, bila sahabat dah selesai solat Jumaat, confirm bila mereka keluar tu, selesai daripada solat Jumaat, mereka akan dapati bayang-bayang untuk berteduh. Tetapi oleh kerana mereka tak mendapati bayang-bayang untuk berteduh pada ketika itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, itu menunjukkan yang solat Jumaat dalam hadis ini dilaksanakan sebelum masuk waktu zawal. Itu pemahaman ulama yang kedua. Apa punca perselisihan dalam hadis ini?
Perbezaan dalam memahami kata-kata sahabat, kami tidak mendapati bayang-bayang. Jadi dalam hadis tadi, bila sahabat tu kata kami tidak mendapati bayang-bayang selepas solat Jumaat tu, apa yang dia maksudkan? Adakah dia maksudkan langsung tak ada bayang-bayang pada ketika itu? Ataupun yang dia maksudkan ada bayang-bayang tetapi sedikit? Berlaku khilaf di kalangan ulama dalam memahami kata-kata sahabat ni. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada hari ini, kita jelaskan kepada antum tentang sebab ulama beza pandangan berkaitan dengan isu solat Jumaat sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Dan kita jelaskan kepada antum yang perselisihan pandangan ini adalah disebabkan perbezaan dalam memahami hadis Nabi SAW yang sahih. Hadis yang diterima oleh majoriti ulama dan hadis yang juga diterima oleh minoriti ulama tentang kesahihannya. Cuma berlaku sedikit perbezaan dalam memahami hadis-hadis tadi. Iaitu hadis Jabir bin Abdullah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis Sahal juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis Salamah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullah. Hadisnya disepakati tentang kesahihannya, cuma ulama mengambil pendekatan yang berbeza dalam memahami hadis-hadis tersebut. Itulah sebab utama kenapa ulama kita selisih pandangan dalam isu solat Jumaat sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih memahami kenapa sudut pandangan yang berbeza yang diutarakan oleh para ulama silam kita dan juga para ulama semasa kita. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita bertemu pada sesi yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.